Wahabi dan pelabelan Wahabi. Okey. Aku sambung bahagian pujian. Okey. Ada 10 pujian aku juga terhadap buku ni. Yang pertama, aku notice. Ini kita jangan cerita pasal buku ni lagi. Dengar dulu. Aku notice bila ada sebahagian orang, tak kira lah asatizah ataupun orang awam, bila label seseorang tu sebagai Wahabi, dia tak nyatakan definisi dulu. Aku rasa yang ni masalah untuk orang-orang yang suka label orang sebagai Wahabi. Bila orang tanya Wahabi tu apa? Wahabi? Ataupun dia bagi definisi berkenaan dengan benda-benda yang kecil-kecil. Bukan benda besar tentang Wahabi. Dalam buku ni berbeza. Dia bawa main ta'arif dulu. Satu kata buku ni akademik. Macam dia bawa main hujah dulu, dia habaq dulu Wahabi tu benda apa, supaya jelas untuk selepas tu dia nak cerita pasal Wahabi tu dengan lebih lanjut. So kalau nak label, bagi definisi dulu. Tak kira lah orang awam ke, orang PAH ke, orang apa pun lah. Kalau nak kata orang tu sebagai Wahabi ke apa, definisi dulu. Itu sangat-sangat penting. Okey. Kita boleh tengok dalam muka surat 67. Dalam buku ni dia bawa main definisi. So nak sembang senang. Okey. Muka surat 67, penggunaan istilah Wahabi. Menurut Syekh Ismail Al-Muqaddim dalam kitab Khawatir Haula Al-Wahabiyah, penyebaran istilah Wahabi pada peringkat awal lebih kepada bertujuan siasah, politik dan bertujuan menjauhkan umat Islam daripada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal golongan Wahabi sebenarnya adalah para pengikut imam-imam dakwah salaf yang muncul di bumi Najd, NAJD. Mereka tidak mempunyai mazhab khusus sebagaimana yang didakwa oleh setengah pihak. Bahkan dari segi i'tikad, golongan Wahabi berada di atas landasan kepercayaan dan i'tikad generasi salafus soleh dan mengikut jejak langkah golongan berkenaan. Settle. If this is the definition of Wahabi, then okay, no problem. Memang kita nak ikut Quran Sunnah pun. So nak kata aku Wahabi yang kata, pipik ahang lah. Okay. Dan tengok muka surat 68 ada juga dia kata, ada satu kata-kata lah. Boleh tengok kata-kata ni daripada siapa? Dalam bait puisi. Dia kata, jika pengikut Ahmad itu orang yang digelar Wahabi, aku memperakui sesungguhnya aku adalah Wahabi. Aku menolak syirik daripada ilah. Tidak ada bagiku ilah Tuhan selain daripada Tuhan yang esa lagi Al-Wahhab. Okay. Yang tu definisi mudah. Dan kalau tengok muka surat 105, penulis bawa main dia bawa main fahaman Wahabi menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dia bawa main fahaman Wahabi menurut Jabatan Mufti Negeri Pahang, Negeri Perak dan sebagainya. Boleh tengok kat situ. Dan macam-macam lah. Ada yang ikut negeri by negeri. Dia mungkin untuk mereka ada beberapa perkara yang dibuat tu tergolong dalam perkara yang dilakukan oleh Wahabi. Dan bila aku baca definisi semua ni, memang ada kata Wahabi ni tak sesuai untuk diamalkan di Malaysia. Aku tak ada masalah. Tak ada masalah memang. Kalau macam kata tak sesuai apa semua, tak ada masalah. Cuma yang aku ada masalah bila hang label, hang tak bagi definisi. Hang tak define dulu. Yang tu bagi aku masalah besar. Nampak bodoh. Okay. Itu yang kedua. Tu yang pertama. Sorry. Yang kedua. Bagi aku buku ni moderate lah. Dia beritahu daripada dua-dua pihak ada ekstremis. Daripada pihak literalis ataupun dia kata yang tengok faham literal ni pun ada ekstremism dia. Daripada pihak yang dikatakan Asy'ariyah Maturidiyah pun ada ekstremism dia. Contohnya lah kan, kita tengok muka surat 197. Ekstrim tidak semestinya daripada fahaman Wahabi. Pada dasarnya dia kata Islam menolak segala bentuk perbuatan ekstrim. Lepas tu tidak dinafikan terdapat segolongan daripada pejuang negara Islam pada zaman ini yang lebih dikenali sebagai IS, Islamic State, di Iraq dan Syria, menyalahgunakan fahaman Wahabi untuk kepentingan mereka. Okey. Betul lah. Lepas tu dia habaq lah. Dia kata tetapi sayangnya, tu muka surat 198 pula. Kita masuk 198. Tetapi sayangnya, apabila keganasan dilakukan oleh pihak berfahaman Wahabi, maka ia terus diwar-warkan ke seluruh dunia meskipun belum terbukti keganasan berkenaan datang daripada aliran Wahabi. Sebaliknya, apabila keganasan dilakukan oleh pihak berfahaman bukan Wahabi seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah, masing-masing diam 1000 bahasa. Dia habaq contoh dia kata, siapa yang tidak mengenali Mat Indra di negeri Johor. Dalam sebuah buku beliau diangkat sebagai seorang daripada pahlawan-pahlawan bangsa dan pejuang kemerdekaan negara. Namun pada masa yang sama, sejarah tanah air tidak lupa dengan perbuatan Mat Indra yang bersekongkol dengan pengganas komunis, lalu membakar balai polis Bukit Kepong, Johor sehingga mengorbankan anggota polis yang bertugas di balai itu. Terus dia kata, namun tidak ada seorang pun menyatakan fahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah
bertanggungjawab melahirkan peganas komunis di semenanjung tanah Melayu. Dia moderate lah bagi aku, penulis ni moderate. Dua-dua dia kutuk keganasan di kedua-dua belah pihak. Kalau hampa tak puas hati dengan apa yang dikatakan kat sini, nak buktikan penulis ni salah, tulis buku ataupun hampa review balik. Okay. Yang ketiga, dia bagi kita fungsi takwil. Ni barulah untuk aku belajar lah fungsi takwil ni, sebab aku tak bisa dengar sebelum ni kan. Kalau kita tengok dalam muka surat 254 antaranya lah disebutkan. Kita boleh start dengan muka surat 253. Mentakwilkan nas-nas sifat berdasarkan manhaj golongan yang melakukan takwil adalah satu perkara daruri, supaya hati-hati orang-orang jahil dan lidah-lidah orang-orang sesat yang memahami secara zahir serta berbau tajsim selamat daripada pentajsiman. Ini lebih-lebih lagi apabila banyak sekali muncul perkara bid'ah. Betul ya? Itu fungsi takwil. Maksudnya bila ayat-ayat sifat yadullah fawqa aydihim ke, ataupun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ke, ataupun hadis Nabi kata Allah Ta'ala turun ke dan sebagainya, perlukan takwil sebab ada yang literalist ekstremis macam tu. So macam aku nampak ada fungsi takwil dia. Kalau tak aku macam duduk fikir, kenapa nak kena takwil? Untuk orang awam macam aku akan fikir, kenapa nak kena takwil? Walhal kita ikut Hanabilah sudah. Kita ikut macam mana yang nas tu main macam tu sudah. Tapi ada fungsi takwil disertakan dekat dalam buku ni. Walaupun penulis ni dia label sebagai Wahabi, tapi dia buat main, dia kata takwil tu ada fungsi. Yes, this is teaching. Bukan main label je. Betul tak? Okay. Yang keempat, dia berkata paling selamat nak pegang apa dalam hadis-hadis ataupun ayat-ayat sifat ataupun hadis sifat. Apa yang paling selamat? Boleh tengok dalam muka surat 211, 222, 236. Aku quote daripada 222 lah. Kewajipan umat Islam adalah menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada masa yang sama, menindakkan apa yang ditidakkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa sebarang tahrif, mengubah makna, taktil, mengingkari, dan tashbih, menyerupakan dengan makhluk. Ini adalah manhaj yang selamat dan mesti ditempuh oleh setiap Muslim, kerana manhaj ini dibangunkan atas nilai ilmu dan kelurusan dalam akidah. Yes, of course. Yang ni pegangan yang paling selamat. Okay. So dia nyatakan kat sini, pegangan yang paling selamat dalam ayat-ayat sifat ni, apa dia pegangan dia? Okay. Itu yang keempat. Yang kelima, penulis ajak untuk berhenti label sesama sendiri, sesama ahli sunnah. Muka surat 199. Jangan label sembrono lah sesama ahli sunnah. Rugi. Kita bergaduh, kita macam tak tahu musuh kita siapa. Okay. Dia tulis, dia kata penulis juga suka menegaskan sudah tiba masa untuk kita menghentikan segera amalan pelabelan sesama ahli sunnah wal jamaah dengan gelaran yang bukan-bukan. Ini termasuklah individu yang bukan berfahaman Wahabi dikaitkan sebagai berfahaman Wahabi. Masih banyak agenda membabitkan kepentingan ummah dan pembangunan negara yang perlu kita tumpukan. Masa ini adalah masa untuk bersatu padu dan bukannya untuk berpecah belah. Dia kata macam tu. Jangan label-label kosong. Dan jangan, yalah sampai nak bawa kepada kafir, kata mujassimah ke apa semua. Dan sama juga kepada geng-geng yang dilabel sebagai Wahabi. Jangan duk senang-senang kafirkan orang dan sebagainya. Tu macam kita kan ajak untuk bergaduh. Rugi untuk umat Islam sendiri. Serius. Okey. Yang keenam, penulis bagi kita kat sini dalam muka surat 328, dia tak tolak tasawuf. Menolak daripada mempelajari ilmu tasawuf tidak melayakkan seseorang dilabelkan sebagai berfahaman Wahabi. Situasi ini perlu dilihat daripada konsep penolakan terhadap tasawuf itu sendiri. Jika penolakan terhadap tasawuf itu bermaksud menolak mempelajari ilmu berkaitan dengan akhlak, pembersihan jiwa dan zuhud dalam Islam, ini sememangnya sesuatu yang tidak wajar. Ini kerana ilmu-ilmu ini menjadi sebahagian daripada ilmu yang perlu dipelajari oleh umat Islam. Dia tak tolak ilmu tasawuf. Aku nak jujur kat sini, aku tak tolak tasawuf, aku tak tolak tawasul. Ada tawasul yang dibenarkan dan sebagainya. Maulana Asri cerita, memang ada. Dan aku tak tolak benda-benda tu semua. Adalah benda yang aku tolak. Adalah benda yang aku tak buat. Kan? Kalau nak minta kat kubur, aku tak buat. Aku minta yang tu nak bawa kepada syirik, aku memang tak buat benda-benda tu semua. Setakat lah. Alhamdulillah. Aku minta jauh dah benda-benda tu. Okey. Yang ketujuh. Yang ni menarik lah. Dalam muka surat 86. Kita boleh baca kat sini. Walaupun bukan pasal Wahabi sangat. Tapi penulis ada menceritakan kat sini. Dia kata, muka surat 86, dia kata Mehmet Maksudoglu merumuskan faktor-faktor runtuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Osman History 1289-1922 based on Osmabi sources kepada 7 sebab utama.
7 sebab utama ni sangat-sangat penting. Ini dia kita boleh bawa ibrah benda ni untuk benda umum, bukan benda tentang Wahabi dan pelabelan Wahabi sahaja. Okay, aku sebut sikit-sikit. Pertama, kelemahan pentadbiran para sultan. Jihad tidak lagi menjadi misi dan asas penggerak kerajaan. Kesibukan berperang dengan negara-negara Eropah. Lepas tu, pembukaan jalan-jalan maritim baru, revolusi industri, campur tangan wanita istana dalam urusan pentadbiran kerajaan, kemewahan hidup dan cintakan dunia. Benda-benda ni kita baca pada muka surat 86 dengan 87. Kita boleh ambil ibrah pengajaran untuk benda-benda lain juga, bukan Wahabi dengan pelabelan Wahabi saja. Okey, yang ni aku suka tentang buku ni. Kan? Okey, yang ke-8. Dia berani sebut lepat. Penulis ni berani sebut lepat. Dia sebut Ustaz Muhaizat, muka surat 132. Lepas dengan Ustaz Muhaizat baca buku ni, boleh lah nak buat apa pun. Ikutlah nak buat gila-gila, nak pergi saman ke apa kan. Boleh lah. Memang ada betul. Asatizah menegur berkenaan ajaran sesat yang dibawa oleh Lepat Arifin, dituduh sebagai Wahabi. Lepas tu dia habaq juga pasal Muhaizat Al-Yamani 133. Sebut. Dia memang ada sebut. Dan aku respect gila kepada penulis, boleh berani sebut benda ni dekat dalam buku macam ni. Baru betul kan. Okey. Yang tu yang ke-8, yang ke-9 bagi aku kita boleh tengok dalam bahagian dalam buku ni lah secara keseluruhannya, dia tackle setiap benda yang dikaitkan dengan fahaman Wahabi. Misalnya dia habaq okey, 22 ciri dan amalan-amalan yang dikaitkan dengan pelabelan berfahaman Wahabi. Menolak aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia bahas. Menerima dan berpegang dengan Tauhid 3, dia bahas. Memahami nas-nas tentang sifat berdasarkan zahir yang layak baginya, dia bahas. Menolak takwil, menolak sifat 20, menyatakan Allah berada tinggi di langit dan sebagainya, dia bahas sampai ke tahap menolak bid'ah hasanah, menolak hadis daif, menolak mengadakan kenduri arwah, menolak daripada membaca qunut dalam solat subuh, menolak faham wahdatul wujud, menolak ajaran batiniah dan makrifat sesat. Semua tu dia bahas satu-satu. Dia bawa main hujah dalil apa semua. Yang ni bawa seronok nak baca. Dan bab 5 ni bab yang paling panjang kat dalam buku ni. So sahabat-sahabat, kalau nak baca, fokus kepada bab ni pun okey, tak ada masalah. Baca lah. Lepas tu kritik balik kalau tak puas hati lah. Dan yang ke-10, ada beberapa benda yang aku baru tahu benda tu daripada buku ni. Antaranya kalau kita tengok dalam muka surat 304, aku baru tahu kata perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tu pun, itu pun satu tawassul juga. Aku baru tahu. Aku jahil, aku baru tahu benda ni. Pertama, dia kata tawassul dengan zat Allah, bertawassul kepada Allah SWT dengan zatnya yang maha mulia. Contohnya seperti mengucapkan kalimah la haula wala quwata illa billah. Ini pun tawassul. Tu satu benda baru bagi aku lah. Dan kalau kita tengok muka surat 274, ada perbincangan tentang yalah, ini menyelesaikan masalah dalam otak aku juga, sebab aku macam confused bila kata Allah ni. Contohan dalam surah Taha disebut Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah ni ataupun Ar-Rahman ni, Tuhan yang Maha Pemurah, ala, tinggi ataupun tinggi daripada arash, beristiwa tinggi daripada arash. Okey. Tapi ada satu lagi problem kita nak bincang. Contoh dekat dalam surah Al-Mulk kan, amintum man fis sama, fi digunakan perkataan fi pula di langit. So macam mana nak selesaikan ala dengan fi ni? Boleh tengok dalam buku ni muka surat 274 diceritakan, iaitu sebagai Tuhan yang berada di atas daripada langit, di atas arash. Ini sebagaimana dia berkata Tuhan Ar-Rahman itu beristiwa di atas arash. Setiap yang tinggi adalah langit, manakala arash adalah langit yang paling tinggi sekali. Tuhan berada di atas arash sebagaimana yang dia beritahu tanpa melibatkan cara tertentu. Tuhan berpisah daripada makhluknya dan tidak bersentuhan dengan makhluknya kerana tidak ada sesuatu yang menyamainya. Dia adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya nak abang kata fi dengan Allah tu kita boleh harmonikan. Sebab apa? Sebab arash tu langit juga, di langit yang paling tinggi. Bila kata fis sama, maksudnya dekat langit jugalah. Betul ya? So macam ala dengan fi tu boleh diharmonikan. Tu disertakan dekat dalam buku ni. Kalau tak faham, pergi tanya guru-guru tauhid, insya-Allah. Okey, dan yang last kali lah, benda ni the biggest confusion yang diselesaikan dekat dalam buku ni. Untuk orang-orang yang suka melabel orang sebagai Wahabi, Wahabi ni kita associate dengan Muhammad bin Abdul Wahab ke, ataupun kita associate dengan Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustam Al-Khariji Al-Ibadi. Yang ni diceritakan dekat buku ni muka surat 71. So, kepada yang gelut sangat nak label orang Wahabi,
Hampa associate Wahabi ni dengan Muhammad bin Abdul Wahab ke? Ataupun hampa associate Wahabi ni dengan Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustam Al-Khariji Al-Ibadi. Tengok balik tarikh mati dua-dua orang ni. Okay. So yang tu saja. Wallahu alam. Book surgeon, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.